Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 3.3.2 menganalisis nilai bahan api. Bahan api ialah sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga haba. Setiap bahan api mempunyai nilai bahan api yang berlainan. Nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Unit bagi nilai bahan api ialah kilojoule per gram. Berikut adalah contoh beberapa bahan api dan juga nilai bahan api tersebut. Yang pertama, kita ada kayu. Nilai bahan api bagi kayu adalah 20 kilojoule per gram. Ini bermaksud dalam 1 gram kayu, kuantiti tenaga haba yang dibebaskan adalah sebanyak 20 kilojoule. Itu maksudnya. Jadi dalam contoh ini, bahan api hidrogen, dia membebaskan tenaga haba yang paling banyak, iaitu sebanyak 143 kilojoule per gram. Aspek yang perlu dipertimbangkan semasa pemilihan bahan api ialah: yang pertama, nilai bahan api. Semakin tinggi nilai bahan api, semakin banyak tenaga haba yang dibebaskan. Yang kedua adalah kos ataupun harga bahan api itu. Arang batu merupakan bahan api yang paling murah, manakala butana dan juga petrol dia adalah agak mahal. Yang ketiga, mudah diperolehi. Maksudnya, di mana sumber bahan api ini kita boleh beli. Yang keempat, kesan terhadap persekitaran. Kebanyakan bahan api mengeluarkan banyak jelaga apabila dibakar. Hal ini menyebabkan pencemaran udara. Bahan api seperti hidrogen dikenali sebagai bahan api bersih dan merupakan bahan api yang baik kerana pembakaran hidrogen tidak menghasilkan jelaga ataupun gas-gas yang boleh mencemarkan udara. Bahan api cecair dan bahan api gas pula tidak meninggalkan abu selepas pembakaran. Ini merupakan satu kelebihan berbanding dengan bahan api dalam bentuk pepejal. Nilai bahan api dapat ditentukan daripada haba pembakaran bahan api tersebut. Berikut adalah formula bagaimana kita nak menghitung nilai bahan api. Nilai bahan api unitnya adalah kilojoule per gram. Formulanya adalah haba pembakaran dibahagikan dengan jisim molar bahan. Iaitu kita tahu haba pembakaran adalah delta H. Kita dah belajar macam mana kita nak kira nilai delta H. Dibahagikan dengan jisim molar bahan api. Jisim molar ini bermaksud sama ada jisim atom relatif ataupun jisim molekul relatif. Contoh pertama, haba pembakaran oktana ialah negatif 5,500 kilojoule per mol. Hitungkan nilai bahan api bagi oktana. Kita nak kira nilai bahan api. Jadi, formula untuk mencari nilai bahan api ialah delta H dibahagikan dengan jisim molar bahan api. Ini adalah nilai delta H, iaitu haba pembakaran oktana, iaitu negatif 5,500 kilojoule per mol. Jadi kita gantikan nilai delta H di sini. Seterusnya, kita perlu cari jisim molar bahan api. Bahan api di sini adalah oktana. Jadi kita perlu hitung jisim molekul relatif bagi oktana. Formula molekul oktana adalah C8H18. Jadi kita kena kira lah. Karbon, jisim atom relatif dia 12. Jadi 12 kita darabkan dengan 8. Tambah hidrogen, jisim atom relatif dia 1. Jadi 1 kita darabkan dengan 18. Maka kita dapat jisim molekul relatif bagi oktana adalah 114 gram per mol. Ini adalah unit bagi jisim molekul relatif. Kemudian kita gantikan nilai ini di sini.
Tekanlah kalkulator, kita dapatlah nilai bahan api bersamaan dengan 48.2456 kilojoule per gram. Sebab mol ni kita boleh potong, kita dapatlah unit dia kilojoule per gram. Ya, awak ingat ya. Unit bagi nilai bahan api adalah kilojoule per gram. Okey, maka nilai bahan api bagi oktana ialah 48.2456 kilojoule per gram ya. Okey, contoh kedua, apabila 0.0125 mol metana dibakar dengan lengkap, haba yang dibebaskan menaikkan suhu 250 cm padu air sebanyak 10 darjah Celsius. Berapakah nilai bahan api bagi metana? Okey, soalan nak tanya nilai bahan api bagi metana. Di mana kita tahu formula untuk mencari nilai bahan api adalah delta H bahagikan dengan jisim molar bahan api. Okey. Di mana jisim molar bahan api ini bermaksud jisim molekul relatif bagi metana. Okay, ingat lagi tak apakah dia formula molekul bagi metana? Metana adalah dalam kumpulan alkana kan. Jadi awak kena tahulah macam mana formula molekul bagi metana, iaitu CH4. Jadi kita gantikanlah karbon 12 tambahkan dengan hidrogen 1 darab 4, maka kita dapatlah jisim molekul relatif bagi metana 16 gram per mol. Okey, bolehlah kita ganti dekat sini ya, jisim molar bahan api 16 gram per mol. Langkah seterusnya, kita perlu cari nilai delta H. Okey, kita tahu delta H formulanya adalah Q per N. Di mana N di sini bermaksud bilangan mol bahan yang dibakar, iaitu bilangan mol metana. Soalan dah bagi 0.0125 mol, kita gantilah di sini. Okey, kemudian kita perlu cari nilai Q. Kita tahu formula bagi Q adalah MC theta. Di mana M adalah jisim larutan. Larutan ini adalah air 250 gram. C adalah 4.2 manakala theta adalah ini haba yang dibebaskan menaikkan suhu air sebanyak 10 darjah Celsius. Jadi ini adalah nilai theta. Tekanlah kalkulator, kita dapat nilai Q 10,500 joule. Kemudian kita tukar kepada bentuk kilojoule, kita bahagi 1000, kita dapat Q sama dengan 10.5 kilojoule. Jadi kita gantikan Q di sini, kita tekan kalkulator, kita dapat nilai delta H bersamaan dengan 840 kilojoule per mol. Okay, apabila nilai delta H dah dapat, kita ganti dekat sini. Kita ganti di sini, tekanlah kalkulator, kita dapatlah nilai bahan api bersamaan dengan 52.5 kilojoule per gram. Ini unit dia. Mol-mol ni kita potong. Okey. Contoh ketiga, pembakaran lengkap 2.3 gram etanol membebaskan 68.8 kilojoule haba. Hitung nilai bahan api etanol. Okey, soalan nak tanya nilai bahan api. Formula dia adalah delta H bahagikan dengan jisim molar bahan api. Okey. Jisim molar bahan api ini bermaksud jisim molar etanol. Okey, apakah dia formula molekul etanol? Etanol adalah dalam kumpulan alkohol kan. Jadi awak kena tahu macam mana nak bina formula molekul bagi etanol. Okay, ini adalah formula dia. C2H5OH. Jadi kita gantikan nilai C, kita gantikan nilai H di sini dan nilai O. Maka kita dapatlah jisim molekul relatif bagi etanol bersamaan dengan 46 gram per mol. Jadi kita gantikan 46 di sini. Okay. Langkah seterusnya, kita perlu cari nilai delta H. Formula bagi delta H adalah Q per N. Ya. Baik. Kalau lihat soalan ini ya, di pembakaran etanol dia membebaskan 68.8 kilojoule haba. Ini bermaksud nilai Q. Ya. Sebab dia membebaskan haba. Inilah nilai Q. Unit bagi Q adalah kilojoule ya. Jadi kita boleh gantikan nilai Q di sini. Kemudian kita tak tahu nilai N kan. N di sini adalah bilangan mol bahan yang dibakar. Ya, bahan yang dibakar adalah etanol.
Jadi kita perlu hitung bilangan mol etanol. Okay, macam mana kita nak hitung bilangan mol etanol ya? Maklumat yang diberi adalah jisim etanol iaitu sebanyak 2.3 gram. Jadi kalau awak ingat lagi ya, kita boleh dapat bilangan mol daripada jisim menggunakan formula ini ya. Bilangan mol darabkan dengan jisim molar, kita dapatlah jisim ya. Iaitu bilangan mol, kita darabkan jisim molekul relatif bagi etanol samakan dengan jisim, di mana jisim etanol adalah 2.3 gram. Jisim molekul relatif etanol kita dah dapat 46. Jadi kita masukkan dalam persamaan ini, kita dapatlah bilangan mol ialah 0.05 mol. Jadi kita gantikan bilangan mol bagi etanol di sini. Ya. Tekanlah kalkulator, kita dapatlah nilai delta H bersamaan dengan 1376 kJ per mol. Okey, delta H dah dapat, bolehlah kita ganti di sini. Ya. Tekanlah kalkulator, maka kita dapat nilai bahan api bersamaan dengan 29.91 kJ per gram. Ya. Hati-hati dengan unit dia. Ya. Baik. Okey. Sebenarnya dia ada cara pantas. Ya. Macam mana kita nak hitung nilai bahan api jika diberi jisim bahan api tersebut dan juga kuantiti haba yang dibebaskan. Okey. Ini adalah formula bagi nilai bahan api iaitu delta H bahagikan dengan jisim molar bahan api. Unit bagi delta H adalah kilojoule per mol. Unit bagi jisim molar, unit bagi jisim molar ini adalah gram per mol. Jadi kalau awak perhatikan, mol ni kita boleh potong. Jadi tinggallah apa? Tinggallah unit dia kilojoule per gram. Jadi kita tahu unit kilojoule itu bermaksud haba yang dibebaskan, iaitu Q. Gram ni adalah jisim bahan api. Jadi, kalau kita menggunakan formula ini, haba yang dibebaskan itu maksudnya Q, kita letaklah 68.5, bahagikan dengan jisim bahan api iaitu 2.3 gram. Kalau kita tekan kalkulator, kita dapat nilai bahan api sama saja dengan ini. Ya? 29.91 kilojoule per gram. Okey. Jadi ya, bila masa nak guna kaedah ini? Okay, syaratnya apabila kita diberi nilai Q, iaitu haba yang dibebaskan, dan juga jisim bahan api tersebut, baru boleh kita guna formula ini. Jika tiada jisim, kita gunakan kaedah formula yang pertama ini. Boleh ha? Okey. Saya nak tunjukkan macam mana kita dapat formula ini ya. Okay, formula asal nilai bahan api adalah delta H per dengan jisim molar bahan api. Okay, kita tahu delta H adalah Q per N. Jadi, kita boleh gantikan Q per N tu di sini. Sebab ini delta H kan. Okay, Q per N bahagi jisim molar. Kita boleh tulis macam ni. Dan kita tahu, kalau bahagi, kita boleh tukar jadi darab. Dia akan terbalik kan. 1 per jisim molar. Jadi Q darab 1, atas darab atas, bawah darab bawah kan. Jadi Q darab 1 kita dapat Q per N darab jisim molar. Okey, kalau ingat lagi, kat mana dapat benda ni? Okey. Bilangan mol darab jisim molar, kita dapat jisim. Kita dah belajar benda ni ya. Bilangan mol adalah N darabkan dengan jisim molar, kita dapat jisim. Jadi N darab jisim molar yang ini adalah bersamaan dengan jisim, kita gantilah jisim di sini. Sebab itulah kita dapat Q per jisim. Q per jisim. Bermaksud formula dia sama saja. Okey. Ataupun macam contoh tadi kan. Kalau awak tak ingat kan. Awak kena ingatlah dia punya ni. Unit bagi delta H dan juga unit bagi jisim molar bahan api. Unit bagi delta H adalah kilojoule per mol. Unit bagi jisim molar bahan api adalah gram per mol. Mol ni kita boleh potong. Maka tinggallah kilojoule per gram. Di mana kilojoule ni adalah unit bagi Q. G ni adalah unit bagi jisim. Okey ya. Jadi bila masa nak guna formula ini, kalau diberi jisim bahan api, kita boleh guna formula ini. Kalau tak diberi jisim, kita guna formula yang pertama. Okey, contoh keempat. Nilai bahan api kerosin ialah 37 kJ per gram. Hitung jisim kerosin yang perlu dibakar
untuk mendidihkan 2.0 desimeter padu air yang berada pada suhu 32 darjah Celsius. Okey. Soalan nak tanya jisim kerosin yang dibakar. Kemudian, diberi nilai bahan api kerosin ialah 37 kJ per gram. Okey. Maklumat bagi nilai bahan api. Formula nilai bahan api adalah delta H bahagi jisim molar bahan api. Okey, nilai bahan api adalah 37. Kita gantikan di sini. Sama dengan delta H bahagi jisim molar bahan api. Jisim molar kerosin lah. Okey. Jadi, kita perlu cari apakah dia nilai delta H. Formulanya adalah Q per N. Okey. Di mana Q formulanya ini kita dah belajar. Q sama dengan MC theta. Okey. Di mana M adalah 2000 gram. Mana datang 2000 gram ni Awak tengok Okey. Isi padu air yang digunakan adalah 20 desimeter padu. Okey, awak kena ingat 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000 cm padu. Jadi sekarang airnya isi padu adalah 2 desimeter padu. Jadi 2 desimeter padu bersamaan dengan 2000 cm padu. Sebab itulah jisim larutan ini adalah 2000 gram. Jisim mesti unit gram 1 cm padu bersama dengan 1 gram. Jadi isi padu air yang digunakan adalah 2000 cm padu bersama dengan 2000 gram. Okay, C adalah 4.2. Kemudian theta. Kenapa theta di sini 68 darjah Celsius? Okay, awak tengok soalan Okay, hitung jisim kerosin yang perlu dibakar untuk mendidihkan 2 desimeter padu air yang berada pada suhu 32 darjah Celsius. Okay, ayatnya di sini. Dia nak mendidihkan air yang berada pada suhu 32 darjah Celsius. Maksudnya apa? Okay, maksudnya suhu awal air adalah 32 darjah Celsius. Berapakah suhu akhir air? Berapakah suhu akhir air? Dia cakap mendidihkan. Bermaksud suhu akhir air adalah takat didih air lah. Iaitu 100 darjah Celsius. Boleh Maka theta 100 tolak 32 dapat 68. Sebab itulah nilai theta di sini 68. Okey. Tekanlah kalkulator, maka kita dapat nilai Q bersamaan dengan 571,200 Joule. Okey, tukar kepada kilojoule, bahagikan dengan 1000, kita dapat 571.2 kilojoule. Okey, nilai Q dah dapat, kita gantikan di sini. Sekarang kita nak cari pula nilai N. N di sini adalah bilangan mol bahan yang dibakar. Bilangan mol kerosin yang dibakar. Okey. Jadi kita tahu bilangan mol darabkan dengan jisim molar, kita dapat jisim. Okey. Iaitu bilangan mol darabkan dengan jisim molekul relatif kerosin, kita dapat jisim kerosin tersebut kan. Masalahnya, macam mana kita nak cari bilangan mol kalau kita tak tahu formula molekul kerosin? Kalau tak tahu formula molekul kerosin, kita juga tak boleh bina, kita juga tak boleh kira jisim molekul relatif kerosin kan. Maka jisim dia pun kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu semua maklumat ini, kita tak bolehlah cari bilangan mol. Jadi kita boleh guna kaedah pantas. Okey. Ini adalah formula asal. Okey, nilai bahan api soalan dah bagi. Nilai bahan api kerosin ialah 37. Jadi kita gantikan di sini 37 tadi. 37 kJ per gram adalah sama dengan delta H bahagikan dengan jisim molar kerosin. Unitnya adalah ini. Mol-mol kita boleh potong, maka tinggallah kilojoule per gram. Okey. Kalau lihat soalan, soalan tanya apa? Soalan tanya hitung jisim kerosin. Kita nak cari berapakah jisim kerosin. Okey. Nilai ini dia dah bagi. Ini adalah nilai Q. Ini adalah nilai Q. Di sini kita dah kira. Jadi kita boleh gantilah nilai Q di sini. Maka kan kedapat nilai jisim tu. 571.2 kita bahagikan dengan 37, maka kita dapat jisim bersamaan dengan 15.4378 gram.
selesai. Inilah cara macam mana kita nak jawab soalan ini ya. Kalau tak boleh guna kaedah ini, kita guna kaedah yang satu lagi. Awak kena ingatlah kedua-dua cara Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 125 sehingga 155 dan latihan di dalam buku teks muka surat 140 ujian pencapaian. Sekian, terima kasih.